Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Rizal. Saya penunggu matrik CB19007. Untuk bahagian saya akan menerangkan berkaitan dengan floor plan bangunan iaitu Administration and Merge Facility Building. Kita pergi kepada bahagian pertama iaitu saiz atau keluasan keseluruhan bangunan. Okey, bahagian melintang di atas ini kita dapat lihat keluasan bangunan ini adalah sebanyak 15,200 yang dipecahkan kepada 4 bahagian. Manakala di bahagian kiri saya iaitu secara menegak iaitu 15,950 yang dipecahkan kepada 4 bahagian juga. Kita pergi kepada bahagian dalam bangunan. Bahagian dalam bangunan ini mempunyai 10 bahagian ataupun 10 bilik. Kita pergi kepada bilik yang pertama iaitu bilik supervisor atau makmal. Bilik ini mempunyai keluasan secara menegak sebanyak 5,700, manakala secara lintang adalah keluasan sebanyak 5,500. Kita pergi yang seterusnya adalah bilik pantry atau bilik makan. Bilik pantry ini terdapat lihat keluasan secara melintangnya adalah 3,100. Kita pergi yang seterusnya adalah tandas. Tandas mempunyai keluasan secara keseluruhannya adalah 5,100, tetapi ini dibagi kepada dua iaitu tanah lelaki dan tanah perempuan sebanyak 2,550 masing-masing. Seterusnya adalah bilik engineer. Bilik engineer secara keseluruhannya saiz secara menegaknya adalah 3,000, manakala saiz secara melintangnya adalah 5,500. Kita pergi kepada bahagian kanan saya iaitu bilik meeting. Bilik meeting terletak di antara bilik supervisor dan bilik engineer di tengah-tengah bangunan. Di sebelah bilik meeting ini terdapatnya bilik solat di mana keluasan bilik solat secara menegak adalah sama dengan bilik meeting. Kita pergi bilik di bahagian hadapan bangunan iaitu bilik manager. Bilik manager ini mempunyai keluasan secara menegak sebanyak 3,500, manakala secara bintangnya adalah 5,500. Dapat dilihat bilik-bilik di bahagian kiri kat saya ada mempunyai keluasan secara bintang yang semua sama. Seterusnya adalah kawasan reception. Kawasan reception dapat dilihat dia adalah panjang di mana kalau dapat lihat cursor saya ni yang bahagian tengah di antara bilik engineer dengan bilik meeting ini ianya juga merupakan kawasan reception. Sama juga dengan antara bilik meeting dengan bilik makan kawasan reception. Kita pergi kepada bilik yang kedua terakhir iaitu bilik general office. General office ni kawasan secara melintangnya adalah 5,100, okey. Manakala secara menegaknya adalah 3,500. Kita pergi ke bahagian yang terakhir iaitu porch atau ancur. Mempunyai keluasan secara menegak adalah 3,750 serta keluasan secara melintangnya adalah 4,600. Okey, selepas tu kita pergi kepada bahagian luar, pergi kepada tingkap. Kita dapat lihat di sepanjang bangunan ini ianya menggunakan tingkap sama jenis iaitu tingkap berinsel atas. Sama juga dengan bilik meeting bahagian dalam bangunan ini ia juga menggunakan tingkap yang sama iaitu tingkap berinsel atas. Okay. Kita pergi kepada bilik iaitu di mana bilik mempunyai pintu bilik mempunyai dua jenis pintu iaitu pintu berinsel tanpa jenang tengah atau pintu berinsel kanan atau kiri. Okey, untuk pintu berinsel tanpa jenang tengah kita dapat lihat hanya ada dua pintu saja di mana ianya berada di pintu bilik supervisor dan juga pintu bilik di hadapan kawasan reception ni. Yang lain semuanya menggunakan pintu bilik berinsel kanan atau kiri. Okay, perbezaan antara dua pintu ni, pintu berinsel tanpa jenang tengah ni dia boleh buka dua bahagian, boleh buka kiri ataupun kanan. Manakala pintu berinsel kanan atau kiri dia hanya boleh buka satu bahagian sama ada kanan ataupun kiri. Okey. Setakat ini je penerangan yang saya berikan. Kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rashidah Adil binti Syekh Ismail. Nombor matrik saya AB1915. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang komponen elektrik di dalam The Legend
Untuk administration and mass facility building untuk pembinaan loji rawatan kumbahan di Indah 6 Sabah. Baiklah, kita akan pergi kepada bilik manager, bilik meeting dan bilik general. Di setiap bilik ini terdapat 4 lampu yang di setiap duanya dikawal oleh satu suis satu hala dan setiap lampu tersebut dipasang secara bersilang. Kita pergi ke bilik engineer dan bilik pantry. Kedua-dua bilik ini terdapat 2 lampu yang dikawal oleh satu suis satu hala. Dan di bahagian tandas, untuk tandas lelaki ada 3 lampu yang dikawal oleh satu suis satu hala. Begitu juga dengan tandas perempuan. Kemudian kita pergi ke bilik manager room, engineer room, supervisor room, bilik general office dan meeting. Setiap bilik tersebut terdapat satu telefon point. Di bilik supervisor, bilik engineer, bilik manager, laluan utama, reception area, bilik meeting dan bilik general terdapat satu lampu kecemasan. Terdapat exhaust fan di pantry, bilik supervisor, tandas lelaki dan perempuan, bilik solat dan bilik meeting. Kemudian kita pergi kepada soket. Di bilik manager, soket alur keluar 13 ampere jenis twin. Satu soket jenis soket alur keluar 13 ampere jenis single, soket alur keluar 15 ampere. Begitu juga dengan bilik engineer. Di bilik supervisor, terdapat 6 lampu. Setiap 2 daripada lampu tersebut dikawal oleh satu suis satu hala. Terdapat 3 soket alur keluar 13 ampere jenis twin dan juga 2 soket 15 ampere untuk aircon. Terdapat 3 soket alur keluar 13 ampere jenis single dan salah satunya dipasang secara litar jari dengan soket alur keluar yang berada di bahagian luar bilik tersebut. Untuk bilik pantry terdapat 2 soket alur keluar 13 ampere jenis single. Di bilik solat terdapat 2 lampu dan exhaust fan yang dikawal oleh satu suis satu hala dan terdapat satu soket alur keluar 13 ampere jenis single. Di bilik meeting terdapat 5 soket alur keluar 13 ampere jenis single dan satu soket alur keluar 15 ampere. Di bilik general office terdapat 3 soket alur keluar 13 ampere jenis twin, satu soket 13 ampere jenis single, satu soket 15 ampere untuk aircon. Di bilik general ini juga terdapat distribution board dan satu switchboard. Di bahagian laluan utama ini terdapat 3 lampu yang dikawal di switch center. Ada 2 soket alur keluar 13 ampere jenis single yang salah satunya dipasang secara litar jari dengan soket di dalam bilik supervisor. Di reception area terdapat 4 lampu dan switchnya dikawal di switch center. Terdapat 3 soket alur keluar 13 ampere. Terdapat 2 lampu keluar di pintu belakang dan pintu hadapan dan satu lampu di bahagian luar yang dikawal oleh satu suis satu hala. Di bahagian porch terdapat 4 lampu yang setiap duanya dikawal oleh satu suis yang berada di switch center. Ini adalah low voltage supply yang untuk bangunan tersebut. Baiklah, ini adalah legend untuk lukisan floor plan tadi. Yang kita gunakan tadi adalah satu yang ini. Single 36 watt bare button fluorescent light fitting, energy efficient dia T5 fittings, dan juga ni single 36 watt bare button fluorescent light fitting, energy efficient TF5 fitting. Kita menggunakan juga 15 ampere ivory flush mounted switch socket outlet come with pilot lamp for aircon point. This one is telephone point, switch center. Kita juga menggunakan 13 13 ampere single or twin flush mounted switch socket outlet, low voltage electrical consumer sub switch board or distribution board.
Dalam lukisan tadi juga ada simbol ini untuk 6 ampere one way single or multi gang ivory flash mounted for lighting. This one is 400 millimeter diameter exhaust fan wall mounted type. Simbol ni adalah untuk single 8 watt bulb double self-contained lamp come with 3 hours backup batteries reserve and logo sign to Jabatan Bomba or serum approval. Itu sahaja simbol yang digunakan di dalam lukisan tadi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Husna binti Fazil Faizal dari Matrix CV 190071. Okay, di sini saya akan menyambung dengan membentangkan gambar raja skematik, di mana gambar raja skematik ini ialah bagi pembinaan loji rawatan pembentungan di Inal Sabah. Okey, lukisan ini, lukisan skematik ini adalah bagi mewakili bangunan ini, iaitu bangunan administration dan mass facilities building. Okey, apa yang saya dapat lihat ialah terdapat beberapa DB yang dikawal oleh satu main kotak fuse kawalan. Okey, ini kerana terdapat terlalu banyak komponen yang digunakan dan terpaksa diagihkan dalam satu DB. Okey, pertama sekali di sini menunjukkan satu kotak fuse kawalan bagi admin. Okey, di sini terdapat pada sebelah sini terdapat 6 MCB di mana MCB tersebut bernilai 10 ampere. Setiap satu MCB tersebut bernilai 10 ampere dan setiap satu MCB tersebut mempunyai tugas untuk mengawal kipas, mengawal lampu, mengawal emergency light, dan satu lagi digunakan sebagai simpanan sekiranya berlaku apa-apa masalah pendamaian. Okay, jenis kabel yang digunakan ialah kabel saiz 2 darab 1.5 mm spare PVC tambah 1.5 mm spare PVC. Okay, seterusnya pada sebelah sini terdapat lebih kurang 12 di mana 9 MCB tersebut diberi nilai 20 ampere dan 3 MCB tersebut diberi nilai 30 ampere. Okey, MCB yang bernilai 20 ampere ni digunakan bagi mengawal soket kawalan. Okey, di sini terdapat 5, 6, 7 soket kawalan berkembar dan 1 soket kawalan biasa. Okey, pada sebelah sini pula 30 ampere digunakan bagi mengawal soket kawalan. Perbezaan yang antara dua ni adalah 30 ampere digunakan bagi mengawal 5 soket kawalan dan 1 digunakan sebagai simpanan. Okay, seterusnya saya akan pergi ke DB nombor 2 di mana DB ini digunakan bagi mengawal penyelamat udara, DB AC1. Okey, apa yang saya dapat lihat di sini ialah terdapat lebih kurang 12 MCB di mana setiap MCB tersebut mempunyai nilai 20 ampere. Dan setiap satu MCB tersebut mengawal satu penyelamat udara dan terdapat lebih kurang 7 penyelamat udara yang dikawal di setiap satu MCB yang bernilai 20 ampere dan 5 lagi MCB digunakan sebagai simpanan. Saiz kabel yang digunakan di sini ialah 2 darab 4 mm square PVC tambah 4 mm square PVC. Okey, seterusnya di sini menunjukkan kotak fuse kawalan yang mengawal cold water pump air, yang mengawal pump air. Apa yang saya dapat simpulkan dekat sini terdapat 6 MCB di mana MCB tersebut juga diberi nilai 20 ampere dan setiap satu MCB tersebut mengawal satu pump dan terdapat 4 MCB yang mengawal 4 pump serta 2 lagi MCB digunakan bagi simpanan sekiranya terdapat masalah pendamaian yang berlaku pada masa akan datang. Okey, apa yang di sini
Jika kita lihat dekat sini terdapat lebih kurang 5 MCB yang digunakan dan 4 lagi adalah sebagai simpanan. Tapi yang saya telah terangkan ialah 3 MCB iaitu 3 kotak fuse kawalan iaitu kotak fuse kawalan bagi admin, bagi penyaman udara serta bagi pump. Okey. MCB tersebut diletakkan pada bahagian sini. Ini kotak fuse kawalan. Okey, setiap kotak fuse kawalan diletakkan pada bahagian hadapan bangunan. Di sini terdapat kotak fuse kawalan bagi penyaman udara, bagi admin dan admin juga. Sekian, terima kasih.